Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Boleh kita testing suara dulu? Boleh dengar dengan jelas suara saya? Boleh dengar dengan jelas Alright, alhamdulillah. Okey, malam ni 20 hari bulan 3, 20 Mac 2022. Kita teruskan aktiviti mingguan kita, aktiviti 2 minggu sekali Market Outlook untuk kita membincangkan apa yang sedang terjadi di dalam pasaran saham kita dan juga apa yang mungkin berlaku pada pasaran saham ataupun kepada pasaran kisah saham ke global ke ataupun lokal untuk kita nampak apa yang possible berlaku next week. Alright. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa muka saya? Kenapa bukan muka Coach Jaz? Sebelum saya meneruskan lagi bicara saya pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu terutamanya. Right. Nama saya Somad Al-Basit. Saya merupakan remiser di Melaka Securities. Certified Technical Analysis sama seperti dengan Coach Jaz dan terlibat dalam pasaran saham lebih kurang 4 tahun. Jadi tujuan saya memunculkan muka saya yang agak handsome, ada orang cakap handsome, ada orang cakap tak berapa handsome. Tujuan saya pada malam ni adalah saya menggantikan sebentar, menggantikan sekejap sementara ketiadaan Coach Jaz pada malam ni. InsyaAllah, jangan risau, malam ni Coach Jaz akan ada. Jangan kecewa, jangan merana, jangan bersedih hati sebab nampak muka saya yang handsome ini. Dan lagi tuan-tuan akan berjumpa juga dengan muka Coach Jaz. Jangan risau, boleh Alright. Okay. Alright, so saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera walau di mana saja anda berada. InsyaAllah berbaki 2 minggu, kurang lagi 2 minggu kita akan menghadapi bulan Ramadan. Saya percaya minggu ni, minggu weekend depan, weekend minggu lepas pun semua orang dah mula sibuk membuat persiapan untuk kita menghadapi puasa. Tapi jangan risau. Jadi insyaAllah aktiviti Market Outlook ni for the time being kita teruskan lah. Okay, alright. So anyway, sebelum untuk dengan saya malam ni, apa yang saya cuba nak bawakan untuk Market Outlook adalah kita nak tengok dulu apa yang berlaku pada minggu lepas. Siapa yang boleh tulis dekat chat apa benda besar berlaku minggu lepas dekat market kita? Apa benda besar yang berlaku dekat market kita minggu lepas yang menyebabkan tiba-tiba ada orang tersenyum gembira ataupun menyebabkan tiba-tiba ada orang dia macam tak nak tengok market. Tak apa, tulis lagi. Banyak lagi. Yang tu ada yang so good. Tag tiba. Dia tak puas hati tu. Dia tulis tag tiba. Dia macam aku tak sempat buat preparation ni. Tag tiba-tiba naik. Saya percaya mungkin nada ada macam tu kot. Keadaan fight US listed China companies. So saya percaya beramai di antara kita yang cakna lah dengan situasi minggu lepas. Bottom fishing lah. Okay, alright. So anyway, agak banyak benda yang berlaku pada minggu lepas. I think benda yang pertama, bukan minggu lepas, benda yang pertama yang berlaku adalah Sabtu lepas. Dia bukanlah exactly Isnin sampai Jumaat, tapi daripada Sabtu lepas. Okay, so apa yang berlaku adalah PRN Johor. So kita pun dah tahu parti mana yang menang PRN Johor. So most likely berdasarkan ura-ura dan juga berdasarkan gula-gula yang paling latest ni, ada banyak analis ataupun banyak penganalisa politik menjangkakan
PRU mungkin dekat. Tapi malam ni saya tak nak kupas tentang PRU. Saya tak nak kupas pun tentang apa yang terjadi dekat PRN Johor, tapi kita nak tengok apa yang minggu lepas perkara-perkara yang berlaku. Okey, selain daripada PRN Johor, ada banyak lagi perkara-perkara yang berlaku minggu lepas. Satu benda yang agak besar minggu lepas berlaku adalah China market rebound balik daripada paras low. I think 52 weeks low dia lah. 52 weeks low, almost 3 or 5 years punya low. So dia rebound balik daripada paras kerendahan dia, meningkat ke atas dan menyebabkan boleh kata efek seluruh dunia punya saham, semua pasaran saham naik lebih dari 1%. Itu situasi minggu lepas yang bagi saya agak positif. Sebelum ni kalau 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, kita dah nampak asyik-asyik pasaran saham jatuh. Asyik-asyik saham yang kita beli, ingatkan dah buy on dip, rupanya dia go deeper. Itu yang problem 2 minggu lepas, minggu lepas lah. Tapi alhamdulillah dengan catalyst ataupun sentimen di China, most likely penggubal ataupun polisi mereka dekat China ni cuba nak stablekan financial market dekat China. So in any way dia menyebabkan market rebound lah. But basically sebenarnya dia dah jatuh dengan banyak. Basically sebenarnya market China ni, ataupun kita rujuk satu indeks yang kita boleh jadikan panduan. Saya pergi sini lah. Sekejap saya share screen. Okay, alright. Banyak, jangan risau. Sekejap lagi saya listkan. Semua dah sebut dah tu. Ada beberapa benda yang semua orang dah sebutkan. Tapi sekejap lagi kita tengok sama-sama apa dia. Okay, alright. So anyway, apa yang berlaku pada minggu lepas, pasaran Hang Seng ataupun kita sebut Hang Seng Index bukanlah menunjukkan keseluruhan pasaran China, tapi satu benchmark index seperti macam KLCI juga rebound daripada paras 5 tahun terendah, bukan 5 tahun, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6 tahun terendah. 6 tahun terendah dia rebound selepas kenyataan daripada polisi maker China untuk stablekan dia punya market. Dan dia bukan sembang saja, dan memang keluar report tersebut di financial news untuk China punya market lah. Alright. Saya dah listkan dah semua berita tadi. Okay. So ini sedikit lah. Kenapa pasaran China rebound? Most likely dah jatuh dengan banyak. Sebelum ni isu tentang property, isu tentang the listing tag China dekat overseas and so on. So dengan adanya catalyst ini, sedikit sebanyak dia help booster balik ataupun dia help rebound balik kejatuhan market yang agak teruk pada sebelum ni. Tapi sebenarnya kalau you guys perasan lah, for those yang memang monitor the market, tanda-tanda market rebound ni dia bukan minggu ni. Sebenarnya dia dah bagi minggu lepas lagi. Siapa yang perasan minggu lepas lagi dah ada tanda-tanda nak rebound market? Ni kalau kita tengok Hang Seng Index baru minggu ni dia bagi tanda rebound. Kalau you perasan, I think inilah kita tengok situasi. Okay. Kita tengok, okay, right. Siapa ingat tarikh kita lockdown 2020? Siapa ingat tarikh kita lockdown 2020? I think most of us ingat lah. Announcement dia adalah pada 16 Mac 2020, dan kita bermula lockdown, total lockdown seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020. Dan apa yang berlaku pada 18 Mac 2020, time tu jugalah semua kita refer kepada indeks teknologi je lah, boleh. Waktu itu jugalah semua pasaran keseluruhan mana? Sorry, kat sini. 2020 mana? Okey, sini. Waktu 18 Mac itulah sebenarnya pasaran dah menunjukkan tanda yang paling rendah. Ini dia tulis 19 Mac lah. Time tu pasaran mula rebound. Jadi apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya yang berlaku dekat China ataupun China cuba nak reboundkan balik market dia dah tunjukkan dah konsep yang sama juga. Kalau you perasan keluar berita ni. Ni. Mana? This right. Mana tadi saya dah bloodbath. Kalau siapa baca DH last week, bloodbath at regional market on face of over worsening Ukraine crisis.
kebiasaannya bila pasaran dah jatuh dengan banyak ataupun bila pasaran menaik dengan banyak, keluar sesuatu berita tu, dia boleh menunjukkan situasi nak rebound. So kalau you guys perasan, situasi 2020 pun benda yang sama, bloodbath. Semua merah, keluar berita semua merah. Kalau mungkin siapa yang pernah ingat pesan Coach Jazz, waktu keluar semua merah berita ni lah, time tu market rebound. Sebenarnya market bukan rebound this week, tetapi dah tunjukkan nak rebound daripada minggu lepas lagi. So itulah apa yang berlaku serba sedikit sebanyak tentang market kita ni. Okay? Sebab tu penting untuk kita baca berita supaya kita boleh relatekan dengan technical analysis. Kalau nak sebut technical analysis, for the past week, waktu dia rebound tu, dia belum tunjukkan lagi dia nak rebound. Past week ni dia tak tunjukkan lagi untuk dia rebound. Tak ada indikator yang jelas lagi dia tunjukkan dia rebound. Memang dah sampai paras oversold. For those yang pernah pergi program TAM bersama dengan Coach Jazz dan bersama dengan saya, so you dah pernah belajar DMI Index, RSI Index, dia tak tunjukkan lagi tanda nak rebound. Tapi keluarnya berita tersebut dan kita faham salah satu prinsip dalam technical analysis ini adalah price action discount everything. Bila keluar negative news, pasaran tengah jatuh, time itulah waktu possible berlakunya rebound. Okay, right. Sini serba sedikit tentang apa yang berlaku dekat teknologi punya indeks. Cuma dia belum confirm lagi total uptrend tu dah berubah. Okay, right. Dia cuba nak berubah trend, short term dah cuba nak berubah trend, tetapi secara overall belum lagi berubah trend lah. Okay. Alright, so selain daripada perkara tentang China punya stock market, satu lagi perkara yang penting juga. Sebelum FOMC punya meeting, saya jangkakan dia buat press conference. Waktu tu analis M+ beritahu Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, nak buat press conference pukul 1:30 petang. Time tu saham-saham Gamuda dah start bergerak. Jadi jangkaannya adalah perkara berkaitan dengan MRT. Rupa-rupanya bukan. Rupa-rupanya adalah pengeluaran kali keempat untuk KWSP ataupun EPF. Sebelum ni dah keluar iLestari, iSina dan iCitra. Cuma kali ni dia tak ada bagi nama lah pengeluaran EPF ni. Cuma dia beritahu untuk akaun 1 dah boleh keluarkan EPF. Menjadi persoalan kita semua, adakah ianya benda yang bagus untuk market ataupun benda yang teruk untuk market? Okay. Kalau tanya saya, jawapan saya, dia bagus untuk boostkan balik ekonomi supaya pembeli ada kuasa untuk membeli balik semula, boleh running balik ekonomi, means duit tu akan sirkulate balik dalam negara kita. Tetapi ada few benda yang tak berapa menarik lah. Bagus untuk domestic economy, betul, setuju. Cuma dia ada benda yang tak berapa menarik dari sudut fund management punya company untuk EPF sendiri, dan juga might be dia akan efek serba sebanyak market kita. Kalau you guys perasan, I think Coach Jazz ada pernah ulaskan banyak kali, for the past market outlook, local institution dah menjadi net seller for the past few months, for the past 1 month, for the past 2 months, dan foreign investor dah menjadi sebagai net buyer. Which means kenapa benda tu berlaku? Sebabnya bila pemegang ataupun pendeposit EPF nak keluarkan duit dia, so somehow EPF terpaksa nak kena jual juga dia punya aset. Maybe dia ada cash, tapi katakanlah cash dia tu sepatutnya dia nak rolling, so dia dah tak ada cash extra nak berikan balik kepada pemegang pendeposit EPF. So nak tak nak mungkin akan berlaku penjualan dari segi aset yang tertentulah supaya dia boleh cash out dan berikan semula kepada pendeposit. Okay, alright. Itu benda yang kita kena ambil tahu juga. Alright, jap. Dia dekat DH. So kita tengok DH punya berita. So cuma kalau siapa yang baca DH for minggu ni, jap, mana DH saya? Oh, dia buat aksi pula.
Siapa yang baca DH for this week? So far lah yang saya baca DH ni dia tak ada cerita pun. Kalau baca pada part headline ni tak ada cerita pun. The good side of allowing more APF account with one withdrawals. Dia cerita the bad and ugly. The bad is what? The bad is I think you guys sudah ada baca juga tentang announcement daripada Tengku Zafrul sendiri, di mana kalau tak ada withdrawal yang berlaku untuk akaun satu EPF, mungkin dividen untuk konvensional boleh capai sehingga 6.7%. Tetapi sebabkan withdrawal sebelum ni, jadi konvensional 6.1%, sementara syariah pula 5.65%. Cuma menjadi persoalan, apa benda yang ugly tu? Jom sama-sama kita tengok apa benda yang ugly. Okay, alright. The ugly is, yes, somewhere kita bukanlah nak discuss which one is better, which one akan menjadi persoalan dekat social media selepas dia announcement tentang Ismail announcement EPF dari Datuk Ismail Sabri pada Rabu yang lalu, menjadi persoalan orang ramai. Adakah keluarkan EPF ni lebih baik? Ada orang buat kira-kira, kalau kata 30 tahun ke hadapan, kalau biarkan duit dekat EPF, buat compounding interest rate 5.57%, duit tu bakal menjadi 50,000. Tapi kita kena faham mungkin struktur ataupun kapasiti untuk sesuatu individu tu akan sedikit berbeza. Maybe ada orang yang tak kisah duit EPF tu terletak dekat dalam EPF account dia, ada orang yang perlu keluarkan. Memang dia perlu gunakan, dia baru lepas dia buang kerja, nak cari kerja dan sebagainya. Cuma benda ni yang the ugly side lah. Mungkin almost empty dia account, 70% of total saving. Okay, alright. Nearly 1.6 million active EPF members, almost empty. Maksudnya kalau you dah sekarang ni umur 50 ataupun umur 45, mungkin ada orang yang umur sedemikian, dekat EPF dia tu dah tak ada duit. Ini benda yang ugly lah. Walaupun yes, some way somehow ada orang yang bersetuju dengan pengeluaran ni untuk membantu mereka yang memang tak ada duit lah, dah tak ada cash. So dia tak perlukan keluarkan saving yang duit yang segera ni. Yes, akan ada orang yang akan ada good side, akan ada orang yang tak berapa bagus. Persoalan saya lah, okay, kita ada berapa orang dalam ni? Siapa yang setakat ni dia dah keluarkan dia punya, ni nanti persoalan orang yang akan tanya lah. Siapa yang kat sini, kita ada 729 orang pada malam ni. Siapa yang kat sini dia dah keluarkan Ais Citra, Ais Lestari, Ais Sina, 30,000 lah. Tak payahlah ambil 30,000, kita ambil 10,000 je lah. Siapa yang daripada 10,000 tu dia dah berjaya kembangkan balik 15,000 lah at least. Dah untung 50% daripada 2020 lagi. Kan di antara kita ramai cakap pasal sama-sama nak buat duit, ataupun duit tu dah habis dibelanja. Siapa yang jujur sini duit tu dah habis dibelanja? Sebenarnya saya tak risau dengan kita yang ada 700 lebih dekat dalam Zoom pada malam ni. Yang saya risaukan adalah orang di luar sana yang duit EPF tu sepatutnya dia boleh je biarkan dekat dia punya EPF punya account, tak perlu keluarkan. Tapi dia punya ingat, aku nak buat duit dekat kripto lah. Orang kata kripto ni tengah hype. Aku nak buat duit dekat NFT lah. Orang kata NFT ni tengah hype. Aku nak buat duit dekat apa lagi? FCPO lah. Orang kata FCPO macam senang nak buat duit. Sehari-hari boleh dapat 4 angka, 5 angka. Tapi dia tak faham kalau waktu dia keluarkan duit time tu lah baru dia nak melabur. Itulah yang akan menjadi risiko. So kalau tanya saya, mungkin kita ada rakan-rakan di luar sana, nasihatkan kalau dia nak melabur tu suruh dia think twice lah. Think twice, think beberapa kali yang perlu, supaya tak perlu rushing. Kalau kata memang dia perlu gunakan duit tersebut, tak ada masalah. Yang ni yang problemnya adalah dia keluarkan duit konon-kononnya nak melabur tetapi akhirnya jadi melebur. Kalau melabur dekat tempat yang memang patuh syariah, tempat yang disuruhkan tempat yang diregulate oleh SC, it's okay. Yang kita risau berlaku pula scam lah dan sebagainya. Itulah yang menjadi kerisauan lah. The ugly side of EPF punya pengeluaran yang paling latest ni. Okay, alright. Cuma I think ni lebih kepada popular move menuju kepada PRU lah. I think lah. Tu my personal opinion lah, bukanlah mewakili ke sesiapa pun. Okay, alright. Okay.
Ambil air sinar ni, ada rakan kita yang dah kongsi, ambil air sinar, last beli serbadak, last jadi air tersedap. So berhati-hati kalau kata keluarkan duit tu. Sedap lah you. sedap apa? Berhati-hatilah untuk melabur ni sebab bukannya perkara yang mudah. Okay, alright. So anyway, this is a good, basically macam kita bincangkan tadi, this is a good untuk boosterkan balik domestic punya spending. Cuma the problem is tadi kita dah bincangkan juga, EPF punya dana akan sedikit. I think kalau tadi saya ada baca lebih kurang 5.6 bilion yang bakal dikeluarkan. Berapa tadi kau ni atas tadi. So benda itulah yang akan menyebabkan nak tak nak mungkin EPF kena consider something lah supaya boleh recover balik untuk memberikan duit kepada pendeposit ni. Okay, alright. Okay, tapi kalau siapa yang memang keluarkan duit untuk keperluan, yang tu no issue. Sebab memang you perlukan duit tu. Saya tak nafikan ada rakan-rakan terdekat kita memang diberhentikan kerja, tiba-tiba dah berniaga, tak boleh nak berniaga, kedai terpaksa tutup. So nak tak nak kita kena perlukan bantuan tambahan. Okay, so anyway, it's a good. Cuma the bad side, I think most likely lebih kepada the bad side lah. Dari sudut EPF punya pegangan dan juga dari sudut pendeposit itu sendiri. Mungkin by you dah retired, amount tu tak berapa cukup lah untuk you. Sebab you kena fikir, bila nak sebut pasal retirement ni, I think mungkin hari lain kot kita boleh buat kira-kira. Kalau kata sebulan you perlukan mungkin 3 ke 5 ribu sebulan, berapa banyak amount cash yang you perlu ada by you punya umur 55. Okay, right? I think benda ni Coach Jah pernah ulaskan pada sesi sembang saham ataupun sesi anda bertanya, Coach Jah saya jawab. Benda tu pernah dibincangkan juga. Okay, alright. So anyway, ini adalah salah satu benda juga yang berlaku yang agak besar last week, dan saya tak nampak any big reason kenapa market rebound. Mungkin ada yang kata EPF withdrawal menyebabkan market rebound pada hari Rabu. Saya tak nampak sangat the reason behind it. Lebih apa saya nampak kenapa market rebound pada hari Rabu yang lepas disebabkan China punya teknologi rebound, Alibaba, Tencent and so on. Sehari rebound lebih daripada 23%. So itu adalah one of the thing yang big thing jugalah yang berlaku pada minggu lepas. Okay. Alright. Selain daripada tu, isu yang besar juga pada minggu lepas adalah tentang Federal Reserve punya meeting. For the past 2 tahun yang lepas, Federal Reserve tak ada menaikkan interest rate. Tapi dengan keadaan inflasi yang semakin meningkat, so nak tak nak big move juga yang dibuat oleh FOMC punya meeting. So nak tak nak diorang terpaksa menaikkan juga. Memang kita dah jangkakan kadar faedah akan dinaikkan apabila inflasi menaik. So itu adalah conventional move daripada badan-badan perbankan, daripada badan-badan kewangan untuk kawal kadar inflasi. But adakah dengan kenaikan interest rate ini boleh mengawal keseluruhan inflasi? Mungkin ya, jawapannya mungkin tidak. Okay, alright. Tapi anyway, kita tahu kalau you baca news, I think daripada investing.com, bacalah jangkaan untuk interest rate ni most likely akan dinaikkan sehingga 1.9% lah by year end, by tahun 2022. Mungkin kenaikan tu ada yang kenaikan sekitar 0.25 ke 0.5%. Tapi yang peliknya berita ni hari Rabu. FOMC punya meeting ni, economic calendar kalau you perasan, hari Rabu, Federal interest rate decision 0.5%. Maksudnya dah lulus lah untuk menaikkan 0.5%. Tapi apa yang berlaku? Waktu hari Rabu itulah market rebound juga. Okay, right? Sebenarnya inilah yang kita sebut, kalau you guys pernah dengar satu falsafah dalam technical analysis, bukan falsafah, satu quotes yang orang biasa suka gunakan, buy on rumors, sell on news. Tapi sekarang ni apa yang berlaku adalah bukannya buy on rumors, sell on news, dia ibarat macam sell on rumors, buy on news. Dia terbalik.
Waktu hari Rabu tu keluar result tentang FOMC punya meeting, time tu juga semua market rebound. Daripada hari, bukannya nak tunjukkan, bukannya US market je yang rebound pada waktu malam, tapi market kita dah rebound dah daripada petang tu. Okay, alright. Which is ia adalah a good thing, sebab market dah pull back, dah masuk ke parasitic retracement area untuk Dow Jones punya index secara ringkas dan menunjukkan rebound yang agak baiklah pada sesi minggu lepas. Cuma persoalan seterusnya, adakah saham-saham teknologi akan terus menjadi minat ataupun saham-saham teknologi ni akan menuju ke para sideways semula? So nothing, tak ada siapa yang boleh tahu. Cuma kalau kita buka di H weekly untuk minggu ini, mana tadi di H weekly saya? Okay, kita buka kepada di H weekly. Okay. Kalau siapa yang ada baca di H weekly, tech stock valuation unreasonably low. Memang dah rendah lah, bukanlah nak kata baru minggu lepas rendah, dah kejatuhan sebelum ni. Kalau you perasan, okay, ni dia bagi satu figure. Kebanyakan saham-saham teknologi yang biasanya menjadi minat kebanyakan daripada kita, MI, Greatech, JHM, UWC, Unisem, MPI, Franken, DNO Inari, kesemuanya dah jatuh lebih dari 30% daripada dia punya peak. Daripada punya peak 2021. So that's why kenapa analis nampak benda ni adalah good news untuk bukanlah good news, benda ni adalah benda yang kan sebelum ni kita cakap kita takut nak beli waktu tinggi, so sekarang dia dah bagi rendah, so might be is the best time untuk buat collection untuk counter tap based on analyst punya write up, sebab jangkaan mungkin saya akan rebound balik semula. Cuma menjadi persoalan yang saya masih lagi menjadi persoalan, adakah dengan memang dah murah, ya, kalau kita compare dengan PE ratio, I think kebanyakan PE ratio ni sebelum ni ada yang pernah capai sampai dekat almost 80, semuanya dah drop below 50 kalau kita tengok kepada trailing 12 month punya PE ratio. Tetapi menjadi persoalan dengan kenaikan harga komoditi, harga copper menaik, harga aluminium menaik, harga gold pun menaik. Adakah profit margin counter teknologi ni akan terus menaik ataupun dia akan stagnan dulu for the time being sebelum dia menaik balik semula? Ini menjadi persoalan tanda tanya lah yang so far saya tak nampak lagi jawapan yang paling terkini. Might be kalau tanya might be mungkin ada jawapan dekat tempat lain, cuma so far saya tak jumpa lagi lah jawapan. Adakah kenaikan harga komoditi ni saham-saham teknologi ataupun syarikat-syarikat teknologi ni boleh sustain dengan raw materials yang semakin naik? Okay, alright. So but anyway, it's a good, sebenarnya saham teknologi dah jatuh dengan banyak, it's a good timing untuk you monitor. Cuma adakah ianya kalis rugi? Jawapannya tidak. You still akan ada potensi untuk rugi. Okay, kenapa saya cakap ada potensi juga untuk rugi walaupun kita tengok kepada berita tadi unreasonably low si analis. Memang diorang nampak benda ni dah rendah. Most analyst kalau you baca kat sini, retain their buy calls on local tech stock. Case of Inari, 22 analyst bagi buy call untuk Inari. Cuma persoalan dia adalah for those yang pernah pergi kepada program TAM yang bakal kita jalankan next week. Bakal kita jalankan minggu depan. Kita tengok sikit lah. Saya tunjuk sikit apa yang saya nampak. Dia belum confirm dia nak menaik. For the time being, ya, menunjukkan saham-saham teknologi. Kita refer kepada ni indeks Dow Jones. Saya nak tunjuk kepada saham teknologi. For the time being, ya, saham-saham indeks teknologi dah buat rebound daripada paras rendah dia. Previously pernah jadi support juga sekitar 63. Tetapi apa yang belum menjadi confirmation so far, lagging indicator tak menunjukkan lagi confirmation dia nak naik. Tak ada satu lagi yang menunjukkan confirmation lah. Even DMI sendiri pun, direction movement index pun so far tak menunjukkan lagi confirmation nak naik. Cuma the best thing is DMI dah menunjukkan dia punya bearish tu dah agak lemah. Momentum dia tu dah agak lemah for the time being lah. Cuma belum confirm lagi dia nak menaik. Alright. So itu je lah yang menjadi persoalan. But kalau tanya saya adakah berbaloi
collect sekarang berbanding dengan collect sekitar Januari hari tu, jawapan saya sekarang lebih berbaloi lah. At least you punya risk almost dalam 12%. Okay, alright. Okay, ni Ichimoku Cloud. Kalau Ichimoku masih lagi merah, jawapannya nak ke bawah lagi. Tapi insyaAllah untuk for those yang interested dengan nak faham apa benda, kenapa saya cakap masih lagi nak ke bawah ataupun masih lagi tak menunjukkan confirmation nak menaik ke atas, so far masih lagi menunjukkan ke bawah, program TAM bakal dibuat, bakal dijalankan pada minggu hadapan. Mungkin tim boleh sharekan poster. Program TAM bakal dijalankan 2 minggu lagi. Kita akan bincang macam mana untuk you baca indikator punya pattern, macam mana you nak baca RSI. Kalau siapa yang perasan dekat skrin tadi, RSI pun tak break lagi, tak break out lagi 50 punya line, 50 point punya line. So so belum confirm lagi lah bullish. Belum confirm lagi bullish, but for the time being, dia dah rebound daripada dia punya paras kerendahan. Okay, alright. So anyway, it's a good for you untuk monitor. Kalau you compare juga dengan PE ratio, so it's a good thing untuk monitor juga. Cuma belum ada confirmation dia sambung bullish dia balik semula lah. But dengan catalyst yang sekarang, cuma bagi saya menjadi concern saya adalah pada sekarang ni komoditi tengah meningkat naik. Adakah dia akan terus menaik lah. So program TAM bakal dilaksanakan next week. So maybe nanti tim boleh sharekan kepada link lah. Boleh jadi ke inverse head and shoulder. Keluar dah pula perkataan inverse head and shoulder. So far belum lagi lah. Possible boleh jadi, potential boleh jadi inverse head and shoulder, but for the time being belum lagi. Sebab confirmation head and shoulder dia kena break out dia punya neckline. Okay, alright. Confirmation head and shoulder dia kena break out dia punya neckline. Potensi ya, tapi adakah dia dah jadi? Jawapannya belum. Okay, boleh faham? Alright. Adakah boleh kita beralih untuk sektor tech pada bulan ni? I could say ya dan tidak. Sebab dia dah rebound. Sebelum ni kan aku dah pernah pesan, waktu market merah lah untuk you monitor. Sebab kadang-kadang you tak perasan untuk dia rebound. Sekarang ni, okay. Kenapa? Kalau ditanya dari segi short term punya review pula. Okay, now kita tengok kepada short term punya review lah. Okay. Kalau tanya saya for short term punya review, agak sukar nak kata tech memang akan menaik ke tidak ke. Nampak macam dah stuck dekat satu dia punya resistance. Okay, alright. So berbalik kepada tadi, kenapa saya cakap agak sukar? Sebab dia dah rebound daripada paras bawah dia ni, paras bottom dia, sampailah ke sini 18%. Saya ambil betul-betul bottom dia lah. Sampailah ke paras paling high dia tadi 19%. Kalau kita ambil contoh saham-saham berkaitan dengan teknologi, daripada dia punya bottom sampailah ke paras atas ni, dah naik 38%. So saya bertanya satu soalan lah. Agak-agak for those yang dah monitor daripada minggu lepas, katakanlah saham-saham teknologi ni tak boleh nak break out nearest resistance dia. Even Greatech ni pun bawah lagi daripada MA200. Apa yang possible berlaku mereka yang dah beli minggu lepas? Minggu lepas ke minggu ni, apa yang possible akan berlaku? Mungkin akan berlaku profit taking. Alright. So that's why bagi saya dia sekarang ni chances dia lebih kepada 50-50. Sebab tak ada nampak lagi any big reason dia nak terus menaik selain daripada yang analis sebutkan tadi, valuation dia dah agak rendah. Tapi you kena faham, orang yang dah beli dekat bawah, yang memang dia nak target 10%, dah dapat. Yang nak target 20% pun dah dapat juga. Okay, ni macam nak jadi spinning top. So most likely lah, saya nampak most likely possible berlaku profit taking. Okay, for next week lah. Cuma adakah profit taking dia jatuh balik ke bawah ke, dia boleh maintain ke, nobody knows. Tapi most likely possible berlaku profit taking. Okay, alright. Even Jumaat pun dah ada profit taking. Kalau
I think for those yang memang monitor, now kita tengok kepada line chart time frame yang bila banyak sangat line kita akan jadi pening. Okay. Kalau siapa yang trade for last week pula hari Jumaat, you guys ada dah perasan pun dia dah jatuh dulu. Dah jatuh dalam pukul 10 dari rebound balik, tapi sampai ke petang tak ada yang terus berlaku hijau lah. Even Greatech ni pun masih lagi I think buat doji je. Okay, closing doji. Okay, alright. So anyway, so berbalik. Jumaat besar masuk masa closing. Thank you Kak Mazini. Mungkin rotational kepada nampak macam nak kata window dressing pun tak adalah boleh nak confirm sangat window dressing, but ada few lah memang big volume masuk juga pada closing Jumaat lepas 4.50. Jumaat lepas benda ni berlaku je. Kita tengok kepada apa yang berlaku kepada market kita Jumaat lepas. Kenapa Kak Mazini alertkan ada volume yang masuk. Macam mana nak tahu volume masuk? Macam mana you nak confirmkan minggu lepas suddenly ada big volume? Okay, alright. So kita tengok kepada market. Alright. Okay. So usually dekat market bursa, bila setiap hari punya dagangan, kebiasaannya volume akan lebih daripada value. Kenapa benda tu berlaku? Bila kita cakap pasal volume ni adalah volume transaksi. Jadi orang akan beli jual. Kebanyakan orang nak buat intraday, dia tak fokus kepada sign prop, dia tak fokus kepada public bank, dia tak fokus kepada P-Metal, dia tak fokus kepada Harta Lega, tak fokus kepada Maxis. Kebiasaannya orang buat fast in fast out lebih kepada saham yang berjajaran dalam 50 sen ke RM1 ataupun 30 sen ke RM1, dan juga sometimes ada orang yang buat RM1 ke RM1.50. Jadi bila kita cakap volume satu unit, kalau kata harga dia bawah RM1, dia punya nilai dia pun akan bawah RM1 juga. Kita boleh faham benda adalah tu, kiraan matematik secara mudah, boleh faham? Kalau kata volume dia satu unit, harga RM1, so nilai akan jadi RM1. 1 kali 1 RM1. Kalau kata volume dia satu unit, harga dia 70 sen. Jadi nilai dia akan bernilai 70 sen saja. Dia tak boleh capai kepada sama dengan dia punya volume. So apa yang berlaku sekarang adalah suddenly penutupan pada Jumaat lepas berlaku value ni lebih daripada volume. So kalau tengok kepada you guys punya platform, you boleh check kepada top gainers. Top gainers saham seperti I think saham berkaitan dengan indeks KLCI lah. I think Kasper ni sama juga. Tenaga, KL Kepung, di saat-saat akhir berlaku I could say lah, mungkin might be window dressing kepada pengeluaran EPF tadi. Dia nak restructuring balik dia punya portfolio, might be. Okay, tapi kita boleh nampak big volume datang pada penutupan Jumaat yang lepas dan menyebabkan I think indeks kita ditolak hijau balik semula. KLCI ditolak balik. Pre-closing tu dah nak hijau, memang dah nak hijau gila ni, macam agak tipu sikit. Okay, right. Dia realize kat sini. So, ni healthcare. Patutlah lain. KLCI pada dagangan hari Jumaat kebanyakan masa dalam red territory, tapi closing tu dapat balik pergi ke hijau sebab apa? Inilah volume-volume besar yang tadi kita sebutkan tadi. Okay, alright. Volume-volume besar kita disebut tadi. Cuma adakah volume-volume besar ni semua dekat saham teknologi? Walaupun kita nampak ada few juga saham-saham teknologi yang tutup doji balik semula tutup pada harga opening dia. Jawapannya so far for the time being saya tak nampak sangatlah saham-saham berkaitan dengan teknologi. Ini kita boleh letak sektor sektoral. So far volume masuk consumer, plantation, utilities, tenaga tadi. So tak adalah lagi saham-saham berkaitan dengan teknologi masuk pada saham-saham terakhir. So adakah ianya rebound kepada teknologi? Saya lebih nampak kepada restructuring lah. Might be ada restructuring. Sebab usually diorang buat kepada hujung bulan. Mungkin diawalkan juga pun possible juga. Okay, alright. So anyway, but this is interesting, benda yang perlu kita ambil tahu juga. So tak adalah you terkebil-kebil
Kenapa tiba-tiba volume menaik? Biasa tengok volume ni sikit. Dan orang sembang, volume ni apa? Tiba-tiba ada orang sembang. Ni sebab KLCI nak meroket balik ni. Value dia menaik. You pun, oh yelah, yelah, biasa macam tak ni. You pun iyakan je. Sebab you tak ada knowledge tersebut. But at least you ada knowledge tersebut, then you makin alert lah. Alright. So anyway, is menarik juga untuk kita monitor berkaitan dengan benda ni. Suddenly ada big move lah berkaitan dengan indeks KLCI. Okay. Alright. Volume besar, okay. Sekejap lagi saya jawab soalan. Volume besar masuk tapi harga tak bergerak. Okay, you kena faham tak semestinya ni kena faham timing market dibuka. 4.50 market dibuka untuk pre-closing. Jadi bila pre-closing ni tak semestinya bila volume besar harga dia kena memang melonjak naik, dan tak semestinya juga bila volume besar harga nak kena jatuh dengan banyak. Bergantung kepada proses timbal balik ataupun proses bidding tu waktu ke 445 kepada 450. Kalau kata pembeli dia punya harga lebih tinggi daripada harga beli, lebih tinggi daripada harga jual, banyak orang nak beli lebih banyak daripada orang nak menjual, jadi possible dia tolak balik harga semakin meninggi. Itu apa yang berlaku dekat saham Tenaga. Patutnya ditutup 925 tapi pada closing ditutup pada 942. Okay, alright. I think ni this one you kena tengok pada live trade session lah kot. For those yang pergi dagang santai, yang buka akaun CDS dengan saya, bukan dagang santai hari Jumaat bersama dengan Elitista, yang buka akaun CDS dengan saya ada live trade tiap petang. So kita boleh tengok benda ni tiap petang. Okay, dia bukan satu benda yang baru. Okay, alright. For those yang first time join the market, maybe this one adalah benda yang barulah. Contoh macam ni. Ini contoh harga tak bergerak. Sebab apa? Mungkin, ini kita kena faham yang tadi saya sebut, portfolio restructuring. Mungkin dia sekadar nak jual, nak dapatkan cash. Jadi mungkin dia queue juga dekat harga yang besar, mungkin dia queue 1000 lot dekat harga RM21.20 dan dia beli sebanyak 907 lot dekat harga tersebut. Jadi harga dia tak pergi ke mana-mana. Okey, boleh faham? Dia tak semestinya volume tu menaik. Kalau nak faham kenapa, nak faham relation secara lebih rapat price dan volume, program TAM tadilah yang bakal dibuat pada next week. Kalau tidak, dan itulah situasi dia. Okay, alright. Alright, so anyway, so itu few things apa yang berlaku tentang market. Satu tadi kita dah cerita tentang isu di China, satu lagi adalah isu FOMC punya meeting. I think ada satu lagi isu yang saya dah prepare juga. Saya dah prepare juga untuk malam ni. Nantilah volume ni kita tanya pasal anda tanya Elitista jawab boleh? Kita kan tak habis kita punya tajuk yang saya nak kupaskan ni. Ada satu lagi benda yang tadi semua orang ada sebutkan. EPF withdrawals, apa tadi? Mana tadi? Sekejap saya nak cari. Ada tak yang sebut? Ni dia siap beli semua. Nur Fakira, dia siap beli semua. Waktu keluar market crash tanda nak riba, Gamuda MRT 3 pengeluaran keempat. Yang ni yang kita nak kupaskan. Satu lagi benda yang kita nak kupaskan yang mungkin saya nampak dia pun agak menarik untuk hari Khamis dan juga hari Jumaat, di mana pengumuman tentang mana this one kot. Okay, alright. Pengumuman tentang MRT 3. Sebenarnya bukanlah benda pengumuman yang baru keluar minggu lepas. Sebenarnya pengumuman tu dah keluar pada 4 Mac. Kalau siapa baca berita lah, 4 Mac dah keluar dah. Kabinet memang nak setuju nak jalankan semula MRT 3 dengan costing lebih kurang 31 bilion. Dan cuma pada minggu ni apa yang di-approvekan adalah ni. Sekejap, mana tadi? Tentang financing dia. Financing dia yang di-approvekan pada minggu ni. Financing lebih kurang 50 bilion ringgit, estimated cost 31 bilion ni, excluding land acquisition, pembelian tanah. Nanti pembelian tanah lebih kurang 9 bilion kot. Saya ada baca kat berita satu lagi. Okay, alright. So benda ni bukanlah benda yang baru. Sebenarnya MRT 3 adalah satu projek yang tergendala daripada 2019 lagi, 2020. Lepas tu keluarlah 2000. Sekejap, ada satu tadi. Ni.
keluarlah April tahun lepas, mungkin separuh kedua tahun ni dibuat tapi tak jalan juga. Akhirnya alhamdulillah pada Mac ni barulah confirm MRT 3 bakal dibuat balik semula. Jadi that's why kenapa for those yang monitor the market, you perasan pergerakan saham seperti Gamuda, seperti Suncon, seperti IJM, walaupun dia bukanlah satu benda yang baru, mega project yang baru, government baru nak buat, dia restructuring dan juga dia relaunch balik semula, but some way somehow dia possible untuk boostkan balik sektor-sektor berkaitan dengan construction lah, berkaitan dengan sektor construction. Okay, alright. This one namanya ni yang paling lama. Latest news adalah yang 4 Mac hari tu. Okay, jangka dan macam biasa, dia bila sektor construction ni you kena faham, bukan semua construction bakal bergerak. Dan kena faham, time ni saya nampak possible berlakunya buy on rumor, sell on news. Okay, alright. Di mana time ni lah akan bermulanya rumas. Syarikat ni dapat nilai, company A dapat projek sekian lah, nilai sekian, company B pula dapat the portion of it sekian-sekian. Time ni lah you akan nampak pergerakan secara teknikal tu akan mula muncul, walaupun belum jelas lagi siapa construction player yang memang akan membawa kepada projek ni lah. Okay, tapi jangkaan kebanyakan penganalisa pasaran, mungkin mereka yang pernah execute job MRT 2 possible akan mendapat baliklah tempias dia. Okay, seperti Gamuda, Suncon, IJM. Okay, alright. Dan satu lagi kenapalah saya nampak one of the reason juga nak execute, nak start balik semula, dan pengumuman minggu lepas punya pengumuman border bakal dibuka, so bersesuaianlah dengan pengumuman ni. Jadi pekerja construction boleh diambil balik semula, dan possible lah bottom untuk construction tu dah semakin ternampak. Okay, alright. Cuma you kena ingat, macam saya pesan tadi, buy on rumors, sell on news tu akan possible berlaku. Okay, akan possible berlaku. Time ni orang akan start buat rumors, hearsay. Company A dapatlah, usually dia akan bergerak align dengan dia punya pergerakan teknikal lah. Okay, usually dia akan bergerak align dengan dia punya pergerakan teknikal. Okay, contoh macam Gamuda align dengan pergerakan teknikal, pullback Khamis, Jumaat, Suncon, IJM and so on. So basically good untuk time ni sekarang ni. Homework untuk you buat pada waktu sekarang ni adalah time ni lah listkan senarai-senarai siapa player MRT 2. Tadi dah ada kawan-kawan kita sebutkan, dan you kajilah. Okay, alright. Time ni lah you nak buat kajian. Ni kita nak short term kan pula. Kita nak shortkan kita punya kajian. Jadi kita boleh tahulah berita-berita latest yang paling terkini. Okay. Ada bullish divergent lah, whatever lah. Semua dia dah bullish je. Tak kisahlah ada bullish divergent ke whatsoever ke. Dia dah bullish, dia breakout lah. Kalau you nak cerita bullish divergent lah kat bawah ni tadi. Okay, alright. Maybe you guna MACD punya index ke. Sorry, alright. Mana? Time ni ke. Kalau cerita pasal bullish divergent, kat sini dah bullish divergent, kenapa tak naik lagi? Tak ada nampak sangat lah. But anyway, kita tengok kepada daily, semua bergerak je lah. Dan naik dah pun. Kat sini lah. Kalau nak sebut kat sini je lah. Cuma persoalan saya, you cakap bullish divergent, ada beli tak? But anyway, good lah. Pergerakan sekarang ni good lah. Okay, alright. Might be construction punya team ni possible akan berlarutan lah. Possible jangkaan sampai PRU kot. Possible sampai PRU lah. Kalau you betul you dah kaji dan you yakin, patutnya you balon lah. Okay, alright. So anyway, but anyway, ni adalah few berita yang penting untuk kita ambil tahu for the past week. Selain daripada PRN Johor, for the past few weeks, federal interest rate
teknologi punya valuation. So ini benda-benda yang berlaku lah for the past week dan somehow di impact our market. Dan for those yang memang betul-betul monitor the market menjelang kepada bulan puasa 2 minggu lagi ni, so time ni lah untuk you buat duit sebuat-buatnya. Siapa yang okay lah, kan kalau saya cakap apa teknologi reversal, tak ada orang yang mengangkat tangan buat untung, tak ada, tak achieve lah kan. Siapa yang waktu teknologi rebound daripada last week ni dia berjaya at least 10% lah. At least 10%. Siapa yang berjaya? Ataupun memang saya nak tunggu betul-betul hijau lah baru saya nak beli. Dan nanti bila dah hijau saya nak tunggu merah balik dan murah baru saya nak beli. Persoalan dia akan berlega-lega macam tu. Ada orang dah 15%. That's why pentingnya kenapa untuk you monitor market waktu merah. Ini penting untuk monitor. Pada malam ni baru sampai 800 orang. Malam-malam sebelum ni kalau market outlook ada berapa? I think tak sampai pun sampai 800 orang ni. Dia sikit je. Macam dia macam tak kisah market tengah merah. Tak naklah monitor market tengah merah. Acah-acah power. Dan bila market hijau, barulah nak terkejar-kejar. Lepas tu tanya, minggu depan boleh lagi tak tag? Dah naik dengan banyak, boleh lagi tak tag? Okay, alright. So anyway, purpose kita buat market outlook ni adalah untuk kita tahulah apa yang sedang berlaku for the past week dan juga apa yang potential berlaku next week. I think most likely construction based on pergerakan Gamuda dan juga Suncon, ICM, construction player ni dan rumor-rumor berkaitan, most likely. But anyway kita tengok pada hari Isnin dan pada hari esok dan juga lusa. Dan selain daripada tu berdasarkan catalyst paling latest, FOMC bakal menaikkan interest rate sehingga 6%. Federal Reserve bakal menaikkan interest rate sehingga 6%. So most likely sektor ni akan still lagi positif. Okay. I think satu je saham dia yang syariah, BNB. Selain daripada itu tak syariah. But anyway, ini adalah berita-berita berkaitan. So menjelang lagi 2 minggu untuk kita puasa. Menjelang lagi 2 minggu untuk kita puasa. So far semua dah buat preparation ke? Sebab ada yang cakap saham consumer. Sebab ada yang sebut saham consumer. Menjelang lagi 2 minggu, kita hendak berpuasa lagi 2 minggu ni, insya-Allah. I think this is the best time untuk kita stock up balik kita punya kurma. Kita biasa bukanlah menjadi makanan ruji, menjadi sunat untuk kita berbuka dengan kurma dulu. So ECJ Cash ada membuat penjualan kurma sempena bulan puasa ni. So standby macam nak bagi buy call. So for those yang interested, for those yang tak ada kurma tahun lepas dah beku, sejuk beku, dah tak boleh nak dimakan, dah buang dan sebagainya. So this is the best time. Dia bukan waktu you hari first day puasa barulah tergigit nak beli. Kita nak jadi orang yang bijak. So kita stock up dulu. Kita punya stok kurma berkaitan. Okay, alright. So link untuk pembelian kurma sambil menyumbang dekat ECJ Cash ni yang dah diberikan dekat chat. So I think this is the best time lah untuk kita. I think tak sampai 2 minggu sebenarnya bulan puasa ni. Berapa hari je lagi? Jangkaan bulan puasa ngam-ngam lah. 2 minggu ngam-ngam. 3 hari bulan. So kan kejap lagi tiba-tiba post laju sangkut lah. Ni tak dapat pula kurma. So inilah usaha ECJ Cash untuk menaikkan dana semula supaya hasil sumbangan tuan-tuan puan-puan nanti akan diberikan kepada pihak yang memerlukan. Okay, alright. So inilah usaha kita. Marilah membeli sambil menyumbang. Mungkin rasa macam dah nak bulan puasa. So inilah timing untuk kita berusaha dan juga untuk buat preparation lah sebaiknya. Okay, so alright. Anyway, so far so good. Ada tak lain macam buy call ke rumah? So far ada tak persoalan-persoalan sebelum kita berehat kejap malam ni? Alhamdulillah ni. Lepas mandi minyak tukar ke sektor teknologi. Alhamdulillah. Next ada ke market outlook lagi?
Yang tu saya kena tanya dengan tim dulu. Sebab bulan puasa kita bila kita nak buat malam, kita nak tarawih, kita nak tadarus lagi, lepas tu kita nak bangun qiyam. So mungkin ada, tapi nantilah saya confirm balikkan dengan tim adakah dah ada dan sebagainya. Okay, alright. So anyway, sebelum kita sambung seterusnya, nak rehat dulu ke ataupun nak terus balun? Nak rehat dulu ke nak terus balun? Sebab dah 10.30. Agak-agak balun terus boleh tak? Kita 10.30 ni, kan besok kerja. Boleh? Boleh? Dah ready? Dah sebelum tu dah tekan link nak beli ke rumah? Okay, alright. Okay, kita terus Okay, alright. So anyway, tepat jam 10.30, tanpa membuang masa lagi, orang yang kita nanti-nantikan, guru kita, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Coach Jazli Izzuddin ke pentas untuk sambung market outlook pada malam ni. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Somad yang membantu saya hari ini. Hari ini bukan apa, hari ini hari ulang tahun kelahiran saya yang ke-25. Jadi ada sambutan sikit bersama keluarga. Lepas tu hari ini pun kurang sihat. Sampai tadi saya paksa wife saya untuk buat PCR. Cucuk hidung, cucuk masukkan tekak, buat sendiri. Sebab duk hari ni rasa macam demam, duk sesama sepanjang hari. So alhamdulillah negatif lah result. So terima kasih kepada semua yang mendoakan, terima kasih atas segala ucapan dan juga doa yang dihulurkan, dan terima kasih kepada mereka yang menghantar hadiah. Saya pun tak tahu hari ni Pak Gad duk call, ada orang hantar kek lah, hadiah lah, dessert lah. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak tahu siapa penyumbangnya. Itulah sebenarnya pemberian yang ikhlas, pemberian yang tidak diketahui. So saya bukan nak menyentuh hari ni pasal market outlook sangat. Mungkin sikit lah. Saya geram lah. Sebab tadi walaupun saudara Somad dah dah explain, tapi saya just nak ambil kesempatan sikit lah untuk tengok, kita tengok sikit apa yang berlaku. Sebab yalah, mungkin ada, kalau kita tengok hari ni ada yang nampak macam market dah betul-betul rebound, dah betul-betul pulih, dah betul-betul strong kan. Tapi realitinya, adakah kita dah betul-betul the worst is over kan? So kita kena tengok petunjuk-petunjuk tu. Jadi jangan percaya sesiapa juga punya kata-kata. Saya ke Somad ke sesiapalah, jangan percaya kepada sesiapa. Kita kena tengok signal-signal yang muncul. Kita kena tengok petunjuk-petunjuk yang ada. Lawa baju rugby kan. Ada ini pun hadiah hari ni rasmi kan. Ini 2023 belum lagi ni. Tapi dah bersedia dah. Siap dengan tiket. Tiket untuk final World Cup Rugby 2023. Okay. So saya just nak tunjukkan sikit. Okay, adakah pasaran kita dah betul-betul power, dah betul-betul strong, dah betul-betul nak rebound. Let's look into the data. Saya suka gunakan kaedah ni sebab yelah, kata kita nak percaya siapa hari ni kan. Takut nanti kita duk percaya orang cakap market dah betul-betul rebound, tapi kita tengok tunggu, tak ke mana pun kan. Kita tak boleh nak buat untung sangat pun. Okay, alright. So kalau kita tengok, tadi saya dengar saudara Somad kongsikan berkenaan pasaran Hong Kong. Di mana kalau kita tengok apa yang berlaku kan dalam pasaran Hong Kong. Pasaran Hong Kong telah mengalami kejatuhan sehingga ke paras 6-year low. Tapi apa yang berlaku kalau tuan-tuan tengok di sini, suratan atau kebetulan di mana indeks Hang Seng jatuh ke paras yang terendah sejak tahun 2016 dan dia melantun kembali. Itu apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya inilah konsep yang kita panggil sebagai support. Support ni merupakan tempat berlakunya lantunan. Tetapi tak semestinya support ni kita boleh memberi jaminan bahawa lantunan ni akan menyebabkan pasaran terus naik ke atas.
Sebab ini kita kena faham konsep support. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun kan pernah je jatuh, nampak? Kalau kita tengok kat sini kan, dia pernah jatuh kat sini, pernah jatuh kat sini, pernah jatuh kat sini, nampak? Dia jatuh, dia melantun dan dia jatuh lagi, nampak? Pasal tu kita tak boleh nak terus assume, wah ini dah betul-betul rendah dah ni, dia nak rendah pergi mana? Kan? Sebab kita kena tengok apa yang ada di luar sana sekarang. Adakah sentimen pasaran sudah baik ataupun masih lagi kata kurang memberangsangkan? Sebab kita kena ingat apa yang mempengaruhi minat pelabur ni kan, sama ada saham ke, currency ke, kripto ke, ataupun pasaran komoditi ke kan. Minat pelabur ni didorong oleh faktor sentimen. Ini saya percaya semua orang pun faham. Right? So kalau kita tengok apa yang baru ada, baru wujud. Ini baru tadi 9.36 malam hari ni tuan-tuan, hari ni. China melaksanakan PKP lagi sekali. Nampak? Sebab dia punya kes semakin meningkat naik. Tapi bukanlah seluruh China. Okey, bukanlah seluruh China. Ada beberapa bandar-bandar tertentu yang dikenakan perintah kawalan pergerakan. So nampak dari sudut COVID ni masih lagi belum pulih sepenuhnya, dan kita jangan kata pejam sebelah mata walaupun di Malaysia hari ni kita nampak everything goes back to normal, dah macam tak ada COVID dah pun kan, sebab yalah dah boleh solat rapat, dah boleh merentas negeri dan tak lama lagi border akan dibuka, kita dah kembali bekerja berniaga seperti biasa. Itu di Malaysia. Tetapi kita kena tengok dari sudut keseluruhan. Tambah lagi kuasa-kuasa ekonomi dunia seperti China. Okay? Jadi kalau ada something bad happen to China, dia akan mengganggu seluruh ekosistem ekonomi di seluruh dunia. Sebab kita tahulah China ni how strong they are kan. Dia merupakan kata pengeluar kepada pelbagai produk-produk yang kita guna pakai hari ni. Jadi kalau berlakunya disruption of supply, kilang-kilang terpaksa ditutup, maka produk-produk yang kita guna pakai sekarang tak dapat dihasilkan, dikeluarkan, maka akan berlakunya masalah lah. Alright, so that's why kalau kita tengok dari sudut COVID kurang memberangsangkan. Dan kalau kita cakap dari sudut perang, okay, kalau kita cakap dari sudut perang, nampak apa yang kalau tuan-tuan rajin lah, saya memang kalau kata hari-hari kerja saya adalah type je kat Google Rusia Ukraine. Just nak tengok apa. Okey, nak tengok perkembangan terkini perang. Saya bukanlah nak jadi pakar kata penganalisa perang ke penganalisa politik ke tidak. Tapi kita just nak get to know. Sebab benda-benda ni akan memberi kesan kepada pasaran. Okey, so kalau kita tengok apa yang berlaku melibatkan Rusia dan juga Ukraine ni, kalau kita tengok so far masih lagi jauh daripada kata penyelesaian. So kalau kita tengok masih lagi, kalau kita tengok berita-berita buruk ni masih kata masih wujud. Walaupun berlaku ada ura-ura untuk Ukraine kata membuat peace talk bersama Rusia kan, sebab yalah kata nak mencapai kata sepakat. Tapi but so far kalau kita tengok for the past kata yalah hari ni, ini semua berita hari ni je tuan-tuan. Ini semua berita hari ni kan. So nampak seperti macam perang ni masih lagi belum menemui titik penghujungnya. Okey, jumlah kematian semakin meningkat naik dan kalau kita tengok apa yang berlaku melibatkan pasaran Rusia kan, pasaran Rusia seperti yang kita tahu dah digantung sejak invasion bermula. Kalau kita tengok pasaran Rusia sampai hari ini pun belum lagi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan kalau tuan-tuan baca kat surat khabar ataupun dekat berita cerita tentang oligark Rusia, orang-orang kaya Rusia yang di mana harta mereka ni ditahan kan. So so kalau kita tengok kat situ nampak seperti apa yang berlaku ni masih lagi kata belum lagi nampak kata akan selesai dalam tempoh masa yang dekat lah. Berita CNN mungkin lebih berat kepada Ukraine. Okey, saya tukar Al Jazeera. Boleh. Saya nak cuba cari. Mungkin ada tak berita yang you rasa tak berat sebelah? Meh, bagi tahu kat saya. Berita yang tak berat sebelah. Kan?
Kalau kita tengok sama je, kalau you baca mana-mana sama je, nampak? Kiev sees high risk of attack on western Ukraine from Belarus. Nampak? Russia says it used hypersonic missiles in Ukraine again. Nampak? Ukraine accused Russia of bombing. Nampak? Apa lagi? You nak berita mana? You nak berita CNBC boleh. Iyalah kita ni manusia, kan? Kita ni manusia, of course lah. Kita kena orang kata membuat pertimbangan apa yang kita baca tak semestinya betul. Betul lah. Tapi kalau kita tengok hari ni, kan, kalau kita tengok hari ni, you baca mana-mana berita sekalipun, saya tak nampak ada kata tanda-tanda yang positif berkenaan perang ni. Okey, so far apa kesimpulannya, apa yang saya nak sampaikan ni adalah maknanya the war still ongoing dan kita tak tahu sama ada dia akan pulih dalam masa terdekat ataupun tidak. Sebab dia akan memberi kesan. Terutamanya, kita kena faham, terutamanya kesannya kepada siapa? Terutamanya kesannya kepada pasaran komoditi. Okay, walaupun hari ini kita tengok beberapa komoditi-komoditi utama seperti minyak, seperti sawit, seperti emas dah membuat retracement. Kalau kita tengok crude oil, WTI dan juga Brent oil daripada kemuncak $130 sekarang berlega-lega, masih lagi tinggi sebenarnya. Kalau kita tengok $100 ni paras sebelum perang lagi dia dah sentuh $100 dah. Sebelum start perang dia dah $100. Nampak? Sebelum start perang. So maknanya benda kalau kita tengok walaupun jelah harga minyak dah turun daripada 130 kepada $100, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan harga minyak sebelum krisis ni wujud, sebenarnya kita boleh consider sebagai masih tinggi. Harga emas pun sama, masih lagi maintain atas 1,900. Kalau kita tengok nikel, kan, kalau kita tengok nikel pernah mencecah paras $80,000. Hari ini berada di paras $36,000. Masih tinggi. Kalau you buka, kebanyakan harga komoditi-komoditi ni masih lagi berada di paras yang tinggi berbanding sebelum yang perang. Jadi bila berlakunya kenaikan surging of commodity price ni, kan, apa yang akan berlaku adalah dia akan memberikan tekanan kepada harga barangan. Maka apa yang berlaku adalah kadar inflasi akan meningkat. Kenapa? Apa yang berlaku di Amerika Syarikat? Kadar inflasi menunjukkan peningkatan daripada bulan sebelumnya daripada 7.5% kepada 7.9%. Dan ada penganalisa ekonomi sendiri pun menjangkakan inflation rate di US dan juga di negara-negara maju di Eropah bakal naik sampai level 2 angka. Maknanya mungkin 10% ke atas. Jadi bila berlakunya inflation rate, maka apa jalan penyelesaiannya? Jalan penyelesaiannya adalah kadar faedah kebiasaannya dinaikkan. Dan apa yang berlaku? Federal Reserve sudah pun naik. Kan? Dah pun naik kan pada minggu lepas daripada paras 0.25% kepada 0.5%. Dan kalau bank negara kita pun sudah pasti tak lama lagi setiap bulan kita akan kita akan menjangkakan sooner or later je kenaikan kadar faedah ni akan naik. Jadi bila kenaikan kadar faedah ni naik, of course kita kena tahu apakah orang kata dia punya kesan. Kan, sudah pasti industri ataupun sektor yang akan menerima direct impact sudah pasti adalah finance index, bank-bank, di mana kalau kita tengok hari ni seperti mana yang kita dapat lihat dalam pergerakan carta ni memang menunjukkan peningkatan. Sebab bila kadar faedah dinaikkan, maka keuntungan bank juga akan ikut meningkat, kan? So ini memang direct benefiter, tetapi tidak semestinya kadar faedah ni baik kepada industri-industri maupun sektor-sektor yang lain. Terutamanya tadi saya dengar Saudara Somad bercakap tentang sektor construction, kan, walaupun berita tentang MRT 3 dah muncul dan kita nampaklah saham-saham construction dah mula bergerak, dan in fact kalau kita tengok apa yang berlaku selepas pengumuman daripada Perdana Menteri, kan, indeks sektor construction pun meningkat naik dengan sangat pantas dan sekarang ni dah berjaya melepasi paras terendah sejak permulaan tahun ni lah. Right? Tapi bagi saya too early to tell. Sebab walaupun yes, you boleh cakap ya projek MRT3 akan menjadi catalyst.
Of course, MRT3 antara projek yang ditunggu-tunggu dan jumlah projek yang akan ditawarkan tu memang projek-projek yang besar. Tetapi hint ni saya boleh bagi mudah kan. Tuan-tuan pergi bacalah Starbase ke ataupun berita harian ke mana-mana. Biasanya penganalisa pasaran ni dia akan bagi syarikat-syarikat mana yang dijangkakan akan dapat. Contoh Gamuda, MRCB, GCan. Key point dia adalah siapa yang biasanya akan dapat main con, company-company besar. Dia bukan company-company kecil. Kalau kau tengok company construction, contoh you buka dekat malaysiastock.biz, you boleh tengok, you boleh dapatkan feel siapa yang agak-agaknya akan menang kontrak ni. So you pergi kat Stockbiz, pergi kat Stockcode, you pergi kat construction. Kalau setakat company tu dia punya nilai pasaran, okay, nilai pasaran ni bawah 1 bilion, saya cakap lupakanlah. Jawapannya lupakan. Memang takkan dapatnya, takkan dapat. Main con, saya cakap tentang main con. Yang lain-lain ni dia akan dapat. Contoh yang kecil-kecil ni, dia akan dapatlah sub job. Okey, ini adalah sub job. Tapi kalau kata siapa yang akan dapat main con, kata main contractor yang akan menerima, kata yang akan mengawal selia ataupun menguruskan perjalanan projek tersebut, of course company-company yang mempunyai nilai pasaran yang besar seperti Gamuda, MRCB, IJM, GCan, syarikat-syarikat macam ni yang biasanya akan dapat. Okey, tapi yang lain ni susah. Dan kalau kita kata okey, berbalik pada tadi. Of course inilah orang kata antara mereka-mereka yang bakal dapat. Tapi you kena ingat pada ketika ni disebabkan oleh harga komoditi kan melambung tinggi, kan segala benda, construction material, simen apa semua, besi, aluminium apa semua ni semua tengah mahal. So of course benda ni akan menyebabkan cost of doing business, cost projek ni akan jadi mahal. Jadi tak semestinya sekarang kita akan melihat efek tu kepada sektor construction, sebab semua orang tahu kalau kata dia proceed juga dengan projek ni pada waktu sekarang, maka pada ketika ni harga barang apa semua mahal kan, sudah pastilah projek ni bukanlah projek yang menguntungkan. Pasal tu saya tak rasalah impact ni akan betul-betul bergerak lah. Saya tak rasa dalam masa yang terdekat ni saham-saham ni semua akan meroket terbang. Saya tak rasalah. Just that kalau kita tengok ini petunjuk positif lah. Maknanya kita perlukan catalyst. Sektor construction ni terutamanya antara sektor yang memang masih lagi lagging. Kalau kata daripada banyak-banyak sektor yang dah bergerak sejak COVID, sektor construction lah antara yang memang masih lagi belum bergerak dan semua orang nanti-nantikan. So, bila dah ada catalyst macam ni, maka itu at least positif. Catalyst yang positif. Kalau tuan-tuan tengok, memanglah kalau you tengok kan, sebelum ni, dia bergerak. Sebelum ni pun dia ikut bergerak juga, nampak? Naik, lepas tu dia tidur, nampak? Dia tak ada trend yang jelas lagi. Kalau kata dari sudut teknikal pun kan, kalau kata betul-betul lah, kalau kata betul-betul kita nak confident gila sektor construction nak bergerak, bagi saya perlu berlakunya perubahan trend. Bagi saya sekarang too early to tell. Bagi saya kalau betul, sebab kita kena ingat trend ni ada 3 je. Uptrend, downtrend, sideways. Sekarang dalam keadaan apa? Sideways, betul tak? Dia belum lagi uptrend. You tunjuk kat saya apa yang uptrend yang you dah nampak. You nak tarik trend line. Kalau bukalah apa-apa sekalipun, you bukalah indikator apa-apa sekalipun, takkan ada apa-apa berita pun. Okey? Takkan ada apa-apa petunjuk pun yang menunjukkan bahawa perubahan trend tu dah berlaku. Okey? Jadi bagi saya just monitor dan mulai daripada sekarang ni bolehlah buat kajian tentang siapakah yang kata sektor construction yang dijangkakan, yang mempunyai yang kata potensi yang besar untuk meraih sebahagian besar daripada projek MRT3 ni. Okey, alright. So itu berkenaan sektor construction lah. Sektor minyak apa semua, kalau kita tengok harga minyak masih lagi dalam keadaan pullback. So kalau kata selagi mana harga minyak dalam keadaan pullback, of course saham-saham minyak pun mengalami kesukaran lah untuk bergerak. Tetapi bagi saya ini adalah peluang, kan? Peluang untuk saham-saham minyak yang sebenarnya
dah orang kata yalah orang kata yang dah orang kata dah jatuh banyak, contoh seperti hibiscus kan, selagi mana harga saham berada di paras $100 ke atas, sebenarnya ini akan memberikan impak yang besar kepada pendapatan syarikat-syarikat minyak. You bacalah berita mana-mana. You tengoklah company-company giant-giant syarikat-syarikat minyak, Petronas sendiri, Exxon Mobil, you buka Shell, you buka British Petroleum, kebanyakan gergasi-gergasi syarikat minyak ni memang semua kata tengah gila buat duit. Untung besar-besar gila. Bagi saya ini sebenarnya satu diskaun lah. Bagi saya satu diskaun yang kata yang yalah, bila dah naik banyak biasanya barulah kita sibuk nak kejar kan. Bila dia bagi diskaun kita tak nak pula. Kalau kata dari sudut pergerakan price versus volume kan, bagi saya masih kata kenaik pullback yang sihat. Kalau kita menggunakan retracement level sekalipun kan, kalau kita tengok kalau siapa yang mahir menggunakan retracement level dengan menggunakan Fibonacci pun kan, kalau you tengok dia masih lagi berada di paras yang sangat cantik. Bagi saya memang sangat cantik. Okay, so bagi saya ialah kata too early to tell lah. Too early to tell sebab kalau dia betul-betul katalah kata perang ni memang kata dah berakhir sekalipun, price action discounts everything, kenapa harga minyak tak jatuh? You fikir logik dia. You fikir logik. Kenapa harga minyak tak jatuh pop sampai $20? Kenapa? Kan? Alright? So itulah dia. Okay? Kenapa inflasi naik, bank naikkan kadar faedah? Kat mana hubung kait? Sebab nak mengawal money supply. Itulah dia punya hubung kait. Money supply dalam pasaran ni perlu dikawal. Kalau tidak, inflasi akan terus meningkat lah. Okay? Alright? Okay, so itu antara sebab lah. Bagi saya, yalah masih lagi volatile, pasaran masih lagi volatile dengan harga komoditi yang bagi saya dia belum lagi kata boleh memberikan gambaran yang jelas sebab masih lagi kita boleh consider sebagai masih tinggi kan. So dengan catalyst yang ada berkenaan perang lah, berkenaan COVID lah, berkenaan inflasi lah kan. Semua ni masih banyak kata benda-benda negatif yang ada. So nampak 4 minit yang lepas, nampak? 4 minit yang lepas nampak? Tengok secara live, Rusia, Ukraine hampir capai persetujuan. Kan benda ni bukan kali pertama pun dia bercakap. Saya rasa dah banyak kali dah bercakap. Kan kita kena tengok juga persetujuan on what. Jangan kau pegang jenis manusia kita ni, orang Melayu kita ni, baca tajuk je, hampir capai persetujuan. Mungkin persetujuan untuk berhenti tembak kejap untuk 1 jam. Mungkin kita baca, okey, Rusia dan Ukraine dikatakan mencapai kemajuan dan rundingan mereka bagi menghentikan pencerobohan. Malah kedua-dua pihak itu hampir mencapai persetujuan. Hampir mencapai persetujuan. Dia belumnya mencapai persetujuan. Kan? So kita kena tengok react tu. Market, you dah belajar technical ni kan, you pegang kepada falsafah price action discounts everything, betul tak? Jadi adakah price action tu dah memberikan gambaran ke belum? Dah menunjukkan bahawa perang ni dah berakhir ke belum? Sebab price action discounts everything. Okay? So kalau you nampak benda ni belum lagi menunjukkan tanda-tanda yang positif ke kan, ataupun seperti mana yang sepatutnya berlaku bila satu-satu berita tu diumumkan, maknanya benda tu mungkin yalah kata tak ada kemajuan lah kan. So itulah bagaimana kita nak memahami konsep price action discounts everything dan bagaimana kita nak hubung kaitkan. Kita baca surat khabar, kita baca news, kita ambil tahu tentang harga komoditi apa semua. Jadi macam mana kita nak buat jangkaan? Kita kena tengok sama ada the price has reacted ke tidak terhadap berita-berita yang ada. Kan macam tadi berita persetujuan. Sepatutnya market akan kita akan nampaklah harga komoditi akan menurun kan, pasaran akan naik kan. Tapi kalau kata minggu depan kau nampak pasaran semua merah je, maknanya ini tak ada ni. Okey, so itulah bagaimana cara dia, okey, untuk kita nak fahami hubung kait tu. Alright, boleh jelas? Okey, dah hampir 10.50. Minta maaf hari ni kita terlajak, hari ni ramai 850. Okay, right. So, saya nak buat pengumuman. Ada yang tadi saya dengar, apa lepas ni akan ada market outlook lagi ke tidak? Especially untuk bulan Ramadan.
saya nak buat kerja gila sikit lah. Saya dah lama tak buat kerja gila. Kan? Okay. So, insyaAllah apa yang saya rancang lah sepanjang bulan Ramadan ni, saya nak buat satu program di mana saya akan berkongsi setiap hari. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan ni. Saya akan buat program tapi bukan waktu malam. Sebab waktu malam bagi saya waktu kita fokus kepada ibadah lah kan, dan ialah siang kita dah bekerja, malam kita beribadah, lepas tu kita kena berehat. Okay, so saya punya planning kita buat pada ketika nak hampir-hampir waktu berbuka. Waktu mungkin sekitar 5.30 sampai 6.30. Okey tak okey? 5.30 sampai 6.30. Biasanya kalau kata yang bekerja waktu tu dah balik dah. Betul tak? Kan? Kalau kata mungkin ada yang dalam perjalanan balik kerja pun boleh dengar dalam kereta. Kalau kata mak-mak yang tengah masak, masaklah sambillah dengar, tak ada masalah pun. Kan? Saya tak boleh lah nak kata kalau tidak buat waktu tengah hari. Kan waktu tengah hari kau cakap waktu tidur pula. Dia memang takkan boleh kita dapatlah. So saya plan nak buat macam itulah. Tapi nanti saya umumkan kita bagaimana kita nak buat. Tapi memang saya kata limitation saya adalah 500 orang saja. Sebab Zoom punya limit 500. Saya tak pakai Zoom yang 1000. Saya nak pakai 500 orang saja. Jadi ada syarat-syarat yang saya akan buat nanti lah. Of course ini percuma. Setiap hari insya-Allah itu komitmen saya. Ini komitmen saya. Bagi saya ialah macam selalu kita dengar bulan Ramadan ni kita digalakkan bersedekah kan. Bagi saya inilah cara saya bersedekah ilmu. Kan hari-hari. Bukan kita nak belajar apa sangat, tidak. Tapi kita nak pantau apa yang berlaku sepanjang hari. So petang kita dapat tahu, mungkin ada yang sibuk bekerja apa semua, dia tak tahu apa yang berlaku dalam pasaran. So kita tengok apa yang berlaku dalam pasaran waktu siang tadi, dan waktu petang kita tengok apa strategi yang kita boleh standby, yang kita boleh pasang untuk kita menghidu ataupun menyambar peluang yang wujud tu. Sebab saya nampak market ni just menunggu masa. Kalau saya lah, market ni dia tengah menunggu masa je. So kalau terlepas kali ni, bagi saya sangat rugi. Pasal tu saya rasa macam kalau nak tu, yelah mungkin ada yang kata waktu COVID hari tu saham-saham healthcare menaik melayang apa semua. Waktu tu mungkin kebanyakan orang pun masih baru dalam pasaran. Kata dia pun masih merangkak-rangkak, masih terkial-kial. Tapi takkan you nak biarkan kejadian yang sama berulang. Betul tak? Kejadian yang sama berulang. So bagi saya just waiting of time. So yalah, tak kira lah sektor apa pun, sektor teknologi ke, sektor construction ke, sektor consumer ke, kan. Bagi saya semua peluang ni sama je. Kita duk ingat nak sambar saham teknologi, kan. Saham teknologi naik 10%, kau dah sibuk jual dah. Kan, konon je nak sambar saham teknologi. Betul tak betul? Kan? Yang berapa ramai yang saham teknologi duk naik ni kan. Yang dah kata naik jual. Betul je tak? Konon je, ya nak simpan, nak invest, nak dapat 100%. Itu semua kari. Itu semua kari. Tengok, kita balik kepada masalah asal. Betul tak betul apa yang saya cakap? Kan? Berapa kerat je yang masih simpan betul-betul nak menangkap peluang tu. Kan? Tengok. Kenapa seram nak simpan? Kan? You pakai technical, you dah ada knowledge, you dah belajar macam-macam. Kan, pakai kata fundamental ke, pakai technical. Nampak? Inilah problem kita. Kan? So benda inilah yang kita nak kena ubah. Bagi saya, macam saya bagi tahu dalam Elitista tadi kan, satu quote keramat saya dapat daripada guru saya. Dah join macam-macam kelas, mengopi dengan ramai orang hebat. Bila balik buat tak jadi. Akhirnya down sampai tak nak masuk kelas, sampai tak nak jumpa sesiapa. Sebab tahu dah resultnya, confirm tak jadi. Kan? Sebenarnya problem ni adalah kita tak faham konsep kita akan berjaya. Bukan sebab kita pergi kelas banyak. Tidak. Kita kena buat proses tu. Kita kena lalui proses tu. Kita dah belajar, kita kena praktik. Belajar, kena praktik.
So, ialah 52 week high pun boleh patah balik. Saya bukan soal 52 week high ke tidak lah. Kalau you Google lah, saya tunjuk Google lah. Saya tunjuk Google tuan-tuan. Kan? Kalau kata 52 week high, adakah 52 week high itu memang satu teknik keramat kan? Saya tunjuk. Saya Google 52 week high. Kan? Adakah dia memang kata satu teknik yang memang orang kata semua orang guna? Kan? Kalau kata 52 week high, apa nama buku tu, John Murphy kan. Saya tanya, mungkin ada yang apa tu, kawan-kawan yang kata yang mungkin dah ambil MSTA, dah baca buku John Murphy. Ada perkataan 52 week high dalam buku sepanjang buku John Murphy yang tebal tu? Ada tak perkataan 52 week high? Ada tak? Nekif, orang kata kita punya newly certified scientist. Ada perkataan 52 week high dalam buku tebal-tebal ni? Tak ada perkataan 52 week high. So, ialah it's not about teknik. Itu je kesimpulan dia. Kan? Kau nak pakai teknik apa? Kau nak pakai teknik all time high? Kau nak pakai teknik breakdown trend line? Kau nak pakai teknik candle? Sama je bagi saya. Teknik apa yang kita pakai pun, kan, kalau kita tak berdisiplin dengannya, kita kata breakdown trend line. Maknanya downtrend dah habis, bermula uptrend. Lepas tu naik sikit kau jual. Apa benda ni? Kan konon kau menanti uptrend. Menanti nak uptrend. Tapi bila uptrend kau jual. Tak kelakar tu. Kan? Inilah yang lepas tu saya kata tak kira lah. Saya bukan nak orang kata nak berdebat, nak bergaduh, nak kata teknik ni bagus, teknik ni tak bagus, tak. Tapi bagi saya sebenarnya teknik apa sekalipun kita sendiri yang tentukan. Okey? So apa nama ni? Jadi kita cubalah. Ini effort yang mungkin saya nak effort yang saya nak buat kan. Yalah kata mungkin tak banyak tapi at least kepada mereka yang mungkin memerlukannya, at least harap-harapnya dapatlah membantu dalam mungkin menambah baik prestasi pelaburan yang ada kan. Mungkin jelah selama ni tak ada orang guide apa semua. Ni komitmen saya setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Tapi ada syarat. Macam saya kata 500 orang je yang boleh. So hari ni ada 800 orang. Mungkin ada yang tak sempat bersama kita hari ni. So 500 orang termasuk kalau kata tim saya dah 100 orang mungkin. So mungkin tinggal 400 slot lagi lah. Apa-apa pun nanti saya akan umumkan dalam Elitista Info Center tu. Macam saya kata benda yang free ni orang takkan hargai. Kan? Benda yang benda yang kata mudah nak dapat ni orang takkan bagi effort. Itu saya pegang sampai hari ni. Saya cakap benda ni orang takkan hargai, orang takkan bagi effort. So siapa yang rasa betul-betul dia nak, dia buat. Itu je bagi saya. Okay, alright. So itu berkenaan program market outlook lah. Basically dia macam market outlook. Bukan saya nak ajar. Okay, hari ni kita bincang topik cancelling. Tak ada. Kau buatlah cancelling 800 counter pun. Tunjukkan saya. Kan? Mungkin juga kata hari-hari saya buat cancelling. Kan? Patutnya hari ni kau dah jadi jutawan dah sepatutnya. Bukan soal you buat cancelling banyak tu you akan untung besar, tidak. You buat tapi you tak tahu kenapa you nak buat. Pun tak guna juga. Faham tak? Alright? So dia bukan soal benda tu. Bagi saya ialah benda ni perlu terus dilatih. Bila dah buat, kita belajar tu bagus dah. It's just sekarang ni put into action. Okay? Alright? So itu apa yang kita akan buatlah sepanjang bulan Ramadan. Waktu malam saya pun tak prefer lah nak buat apa-apa perkongsian so far lah, terutamanya menjelang 10 malam terakhir tu kita kena betul-betul fokus kepada kata mencari malam 1000 bulan kan. Bukan senang, silap-silap ini Ramadan terakhir kita pun tak tahu kan sama ada kita ada umur yang panjang ke tidak. Right? Okay, so yang kedua, bersempena tinggal lagi 1 jam. Okay, apa-apa maklumat tu, apa-apa maklumat ni saya akan maklumkan dalam Elitista Info Center. Ada syarat yang saya nak buat. InsyaAllah percuma, jangan risau. Setakat ni saya tak ada plan nak nak letak apa-apa bayaran. Bagi saya itu niat saya untuk bersedekah. Itu cara saya lah. Orang nak kata dia ni poyo lah, dia ni nak nak jual kelas. I don't care. I've done that. I've done this for the past berapa tahun dah pun. Kan? Dengan jual air liu ni boleh bagi makan orang pun I'm good.
kan. So dia bukan soal nak orang kata nak orang kata nak tutup mulut orang ke tidak. Saya rasa saya buat insya-Allah apa nama ni adalah orang kata kebaikan yang Allah akan angkat. Alright. So itu berkenaan market outlook, bukan market program sepanjang bulan Ramadan kita lah. Okay, mungkin kita akan buat selang-seli kan, hari ni market outlook, seterusnya mungkin kita sambung lagi perbincangan topik 25 habit of highly successful investor. Kita buat selang-selang, maybe. Saya pun tak firm lagi apa yang kita akan buat. Kata slot-slot yang kita akan buat pada bulan Ramadan tu. Basically dia macam 1 jam lah, 5.30 sampai 6.30 saya rasa dah good enough lah. 6.30 kita dah boleh stop untuk kita prepare untuk buka puasa lah. Mungkin sahabat-sahabat saya yang di Sabah, Sarawak, mungkin waktu 5.30, 6.30 tu sedang berbuka. Saya minta maaf, saya tak boleh nak nak cater everyone sebab waktu tu je saya rasa yang sesuai bagi saya. Okay, alright.